di mana-mana sekalipun. Dan alhamdulillah, orang yang hanya dipilih oleh Allah SWT yang boleh memakmurkan rumah Allah. Kalau kita berpegang kepada kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, tidak ada daya kekuatan untuk aku melakukan ketaatan tanpa pertolongan Allah SWT. Maka tuan-tuan, puan-puan yang hadir ke rumah Allah SWT pada malam ini adalah pilihan daripada Allah SWT yang ditolong oleh Allah SWT. Berapa ramai orang yang hadir, tetapi Allah SWT tak mengizinkan kakinya melangkah datang ke masjid. Begitu juga dengan mulut kita. Berapa ramai orang yang bercita-cita untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran dengan cara berteranum dan sebagainya, melakukan Al-Quran, tetapi berapa ramai sahaja yang Allah SWT pilih yang diberi pertolongan oleh Allah SWT, sementara yang lain Allah SWT kunci mulutnya. Kerana dia tidak menggunakan sebaik mungkin mulut yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Hatta berapa ramai orang yang tak mampu nak mengucapkan kalimah thayyibah la ilaha illallah, nak memuji Allah dengan bertakbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Subhanallah, Maha Suci Allah, segalanya membesarkan Allah, mengagungkan Allah, tetapi tak ramai orang dapat mengucapkan kalimah-kalimah yang baik untuk memuji Allah, kerana Allah SWT mengunci mulut mereka sehingga mereka ini diberi keizinan oleh Allah SWT untuk memuji sesama makhluk. Kalau kita faham, ramai orang nak menjadi alim, ramai orang yang nak dapat anugerah daripada Allah SWT, tetapi Allah SWT tak mengizinkan kerana tidak ada mujahadah, tidak ada keikhlasan, tidak ada kesungguhan untuk dia menuntut ilmu, untuk dia melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Maka inilah nikmat yang paling besar yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada kita, iaitu nikmat iman dan Islam. Tak ada lagi nikmat tuan-tuan dan puan-puan. Adapun kekayaan, harta, anak, pangkat, kedudukan, kecantikan, itu bukan merupakan nikmat. Nikmat yang paling besar itulah dia, nikmat iman dan Islam. Berdoa kita, beruntung kita kerana kita menjadi Islam warisan. Maka para ulama berdoa, alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam, bersyukur di atas anugerah Allah iaitu nikmat iman dan Islam. Maka harus kita mengekalkannya agar Allah SWT tak menarik atau mencabut daripada benak hati kita. Sayang tuan-tuan, berapa ramai Allah SWT tarik nikmat iman dan Islam pada diri dia. Maka orang ini tidak lagi kenal akan rumah Allah, tidak kenal lagi akan masjid, kerana Allah SWT telah menarik nikmat yang paling besar pada benak hati. Maka kita yang datang melakukan ketaatan kepada Allah SWT, yang pertama sekali sebelum kita melakukan ketaatan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, perlulah kita menuntut ilmu. Kita tahu solat itu wajib, kita tahu puasa yang kita lakukan itu wajib, kita tahu haji itu wajib setelah kita mempunyai kemampuan. Begitu juga mengeluarkan zakat itu wajib setelah kita berkemampuan untuk mengeluarkan zakat. Tetapi kita lupa, tuan-tuan dan puan-puan, kita lupa sabdaan Rasulullah SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, talibul ilmi faridatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu satu kefarduan, satu kewajiban ke atas orang, tiap-tiap orang Islam, wajib. Maka orang yang beramal tanpa ilmu adalah sia-sia. Maka tidak heran kalau Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin berkata, ramai orang yang mengunjungi masjid, ramai orang yang mengunjungi musalla, mereka menyangka mereka sedang melakukan ibadat, tetapi hakikatnya mereka sedang melakukan maksiat
Na'udzubillah min zalik, kalau kita tergolong dalam apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali. Kerana kita masuk ke rumah Allah, kita tidak pernah kenal siapa yang kita sembah. Kita tidak pernah kenal Allah sebenar-benar. Kita mengucapkan kalimah, suatu kita bertakbir, suatu kita sujud, suatu kita rukuk, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sedangkan malaikat mengucapkan balik kepada kita, kazabta, pembohong engkau, dunia akbar. Sebab kita tak kenal Allah. Berapa ramai orang yang datang ke masjid tapi tak kenal Allah. Tak maaf tuan-tuan dan puan-puan. Dan sebelum kita menuntut ilmu, perlu kita belajar adab-adab dahulu. Pertama sekali, adab kita duduk dalam rumah Allah sendiri. Kerana rumah Allah adanya tahiyatul masjid, adanya iktikaf. Tidak sama rumah Allah dengan pejabat, tidak sama rumah Allah dengan istana, tidak ada samanya rumah Allah dengan padang golf, tidak ada samanya rumah Allah dengan kedai kopi. Orang yang tak kenal Allah, tidak tahu adab menghadap Allah, maka dia akan bermain-main di dalam rumah Allah, berkata sesuatu tentang urusan dunia di dalam rumah Allah. Amal-amal kerana tak kenal Allah. Kita tengok pada hari ini, hari Jumaat, tuan-tuan dan puan-puan, berapa ramai orang sewaktu muslimin, sewaktu khatib sedang membaca khutbah, mereka sibuk dengan SMS, dengan handphone dan sebagainya. Sebab dia tak kenal siapa yang dia sembah. Di mana-mana masjid saya akan cakap tentang adab kita dalam rumah Allah sendiri. Jangan kita rasa bahawa hanya kita saja yang duduk dalam rumah Allah ni. Kita lupa pada perkara lain, iaitu malaikat juga ada, jin juga ada. Itu yang kita kata kita beriman kepada malaikat, sedangkan kita ini mengaku sebagai makhluk yang sebaik-baik kejadian. Tetapi kita memalukan diri kita di hadapan malaikat yang ada di kiri dan kanan kita, dan juga yang berada dalam masjid ini. Perempuan, tuan-tuan, tak nampak. Begitu juga dengan jin-jin yang beribadat, kita tak nampak, tapi kita yakin bahawa perkara-perkara gaib ni ada. Itu sebab saya kata jaga adab dalam rumah Allah. Ramai orang tak kenal Allah waktu semayang, telefon dia berbunyi, tak maaf cakap, kerana dia tak tahu siapa yang dia sembah. Malik Yaumiddin, kerajaan yang paling besar, kerajaan yang menentukan kehidupan kita di akhirat besok, sama ada kita dimasukkan ke dalam syurga atau kita dicampakkan oleh Allah ke dalam api neraka. Sebab kita tak kenal siapa yang kita sembah. Maka jangan kita rasa kehidupan kita di atas muka bumi ini kekal. Kalau kita tak kenal Allah, maka kita tidak akan mencari kehidupan di akhirat. Kerana baginda Rasulullah SAW bersabda, la aisha illa aishul akhirah, tiada kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan, berapa lama nak hidup di atas muka bumi ini? Duduk USJ satu ni berapa lama? Kita tak tentu, tak tahu setakat mana panjang umur kita. Kita tengok anak kita tiba-tiba dah besar dah. Dalam pada waktu yang sama, kita tahu umur kita semakin lama semakin meningkat dan berkurang-kurangan. Dan akhirnya kita hampir untuk bertemu kepada dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bagaimana persediaan kita untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Apa amalan kita, apa bekalan kita? Apa ilmu kita yang kita ada untuk kita bawa untuk beramal? Sebagaimana yang saya sebut tadi, talibul ilmu faridatan kulli ala muslim. Menuntut ilmu itu satu komitmen ke atas orang Islam. Semua orang Muslim wajib menuntut ilmu. Pertama sekali iaitu ilmu mengenal Allah. Kemudian ilmu untuk melakukan ketaatan kepada Allah, iaitu itulah yang kita lakukan sekarang ini, iaitu kita melakukan solat. Berapa ramai saya tengok solat mereka tidak bercirikan sifat solat Nabi yang sahih sebagaimana yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW.
Kita solat, kita ikut daripada mula sekolah dulu kita belajar sampai ketua kita bawa. Itulah solat kita. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Bersolatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersolat. Bagaimana takbiratul ihram Nabi SAW, bagaimana rukuknya, bagaimana duduk istirahnya, bagaimana duduk tawarruknya. Pernah kita mendalami pengajian seperti ini? Pernah kita nak tahu bagaimana sifat solat Nabi yang sahih, yang dapat kita ikut agar solat kita itu menjadi sempurna? Kita jangan ingat kita solat dah lupa dah. Ada kalanya orang yang solat itu mendapat celaan oleh Allah SWT. Dalilnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim, celakalah orang yang solat. Mendapat celaan daripada Allah SWT. Kita rasa dah selesai dah. Maghrib kita buat 3 rakaat, Isyak kita buat 4 rakaat, settle, selesai. Sedangkan apa yang kita lafazkan dalam solat kita sendiri pun tak faham. Imam baca dah confirm kita tak faham, kita sendiri baca pun kita tak faham. Mana mungkin Allah SWT nak menerima solat kita? Maka tidak heran tuan-tuan dan puan-puan, apabila setiap orang yang melakukan solat itu tidak dapat dia melakukan kebaikan pada diri dia ataupun pada orang lain, perangai dia tak berubah. Padah barat, suka mengumpat, hutang susah nak bayar, cakap bohong, melakukan ghibah. Hatta dalam masjid pun dia melakukan umpat keji dalam rumah Allah, sebab solat dia tak sempurna. Berapa ramai orang dalam solat sendiri melakukan ghibah, mengumpat. Imam baca panjang sekali, dia mula menyumpah dalam hati. Tak maaf tuan-tuan, ini berlaku. Sedangkan Allah SWT dah berfirman dah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dalam surah Al-Ankabut. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak belajar cara solat yang sempurna, tak dapat melakukan solat dengan sempurna, maka solat yang tuan-tuan dan puan-puan lakukan itu tidak akan mendoakan kebaikan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Dia akan naik dalam keadaan hitam, dilipat-lipat dan dicampakkan ke muka pelakunya semula. Amat malang sekali. Maka kita tak heran orang yang melakukan solat masih lagi tetap melakukan kemaksiatan terhadap Allah SWT. Dia solat, nombor ekor dia main lagi. Dia solat, 4 kaki dia belah, dia masih lagi melakukannya. Dia solat, masih lagi tipu dalam urusan jual beli. Dia solat, cakap bohong dia tak pernah tinggal. Kerana solat tu tak pernah mendoakan dia, kerana dia tidak menjaga solat. Kalau kita jaga solat tu, solat itu akan mendoakan kita, maka kita akan berubah kepada ke arah yang lebih baik lagi. Kenapa saya timbulkan soal solat dan ilmu? Pertama, ilmu itu merupakan imam kepada amal. Kena ada ilmu baru boleh beramal. Jangan beramal tanpa ilmu, sia-sia. Seumpama orang yang buta jalan, langgar sana langgar sini, tak ada ilmu. Begitu juga saya timbulkan soal solat, kerana amalan yang mula-mula sekali dihisap oleh Allah SWT di akhirat, iaitu solat. Bukan puasa, bukan haji, bukan zakat. Dan solat itu merupakan imam kepada amal-amal yang lain. Kalau sempurna solat, betul solat, amal-amal yang lain juga akan sempurna, akan ikut sama. Tapi kalau solat kepala dah tak betul, lain semua tak betul. Itu penting solat. Dan dalam solat juga ada puasa. Jangan ingat kita berpuasa pada bulan Ramadan ni dalam solat tak ada puasa. Dalam solat lebih berat, lebih ketat dari puasa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT,
Kita boleh menulis, tetapi kita berpuasa dalam solat, bercakap tak boleh, berjalan tak boleh, bawa kereta tak boleh. Lebih ketat lagi puasa dalam solat. Dalam solat ada tasbih, dalam solat ada zakat, dalam solat semua ada. Mikraj kita kepada Allah SWT, dan kita berbicara dengan Allah SWT. Bayangkan kalau kita nak berbicara dengan Allah SWT, tiba-tiba Allah SWT berpaling daripada kita, tak memandang pun kepada apa yang kita lafazkan. Kerana kita masuk dalam rumah Allah dalam keadaan tidak beradab. Yang kita tahu ini rumah Allah. Apabila kita masuk rumah Allah, urusan kita dengan makhluk lain habis dah, tuan-tuan dan puan. Hanya kita dengan Allah, munajat kita dengan Allah, zikir kita dengan Allah, membaca Al-Quran kita kerana Allah dan sebagainya. Seumpama tuan-tuan dan puan pergi rumah kawan-kawan, dia sebagai tuan rumah, tuan-tuan tak pedulikan dia sebagai tuan rumah. Lebih lagi tuan-tuan dan puan bersembang dengan orang lain, tak pedulikan tuan rumah. Maka tuan rumah tengok pun tak merestui ataupun tidak menyukai kehadiran tuan-tuan dan puan ke rumah dia. Begitulah dengan Allah. Kalau kita tidak beradab di rumah Allah, maka jangan harap Allah SWT akan memandang kepada amalan kita, tuan-tuan dan puan. Itu sebab khadam kepada Imam Malik, 20 tahun dia berkhidmat dengan Imam Malik, 18 tahun dia belajar tentang adab, 2 tahun dia belajar tentang ilmu. Kemudian dia berkata, alangkah baiknya selama 20 tahun aku menjadi khadam kepada Imam Malik, lebih baik aku belajar tentang adab keseluruhan hidupku. Itu sebab adab penting. Dan ulama juga mengatakan, mempelajari satu bab dalam adab adalah terlebih baik daripada mempelajari 70 bab ilmu. Penting adab, tuan-tuan dan puan. Berapa ramai orang duduk dalam rumah Allah bersandar, berlunjuk kaki, dia buat rumah Allah ni macam masaj kepala, berurut-urutan dan sebagainya. Kadang-kadang urut kaki sampai terkeluar pula, lutut dan paha dia tak maaf, terbuka aurat. Ini adab dalam rumah Allah, kita tak pernah jaga. Dia baring di rumah Allah sesuka hati dia. Penting adab, tuan-tuan. Jangan Allah murka pada kita. Itu sebab saya kata ramai orang tak kenal Allah. Dia tahu datang sembahyang habis balik, datang sembahyang habis balik. Sebab dia tidak mempelajari bab adab, bab ilmu untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Berapa ramai orang yang melakukan solat begitu juga, mengangkat takbiratul ihram senyap, dia tak sah solat. Kerana mengangkat, mengucapkan, melafazkan takbiratul ihram itu hukumnya wajib dilafazkan, didengarkan pada telinga kita sendiri. Kalau angkat senyap dia, baca Fatihah senyap dia, confirm tak sah. Itu sebab kena belajar solat, tuan-tuan. Kalau kita tak belajar, maka kita tak tahu. Tapi kita tak tahu, kita tak pernah nak bertanya pada para ulama, para ustaz dan sebagainya. Kita ijtihad sendiri, buat ikut suka kita lah, cara kita sendiri. Janji solat, apabila kita tegur, biarlah janji solat, biarlah janji dia pakai tudung walaupun kain dia terbelah, boleh macam tu. Janji dia solat walaupun aurat dia terbuka, pakai selajin, pakai t-shirt pendek, bila dia rokok, bila dia sujud nampak punggung dia, boleh macam tu janji solat. Allah murka, Allah laknat, Allah cela orang begini. Jangan main-main kita mempermainkan Allah. Allahu Akbar. Itu penting kita untuk bertanya kepada para ulama, para orang yang mengetahui. Kerana ulama itu, al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Tapi ramai orang
hari ini tak peduli pada ulama, tak peduli lagi kepada orang-orang yang menyampaikan ilmu agama. Hari ini orang jahil yang menilai para ulama. Minta maaf cakap tuan-tuan. Di kedai-kedai kopi, di mana-mana sendiri orang bercakap tentang hukum Islam, bercakap tentang Islam, sedangkan dia bukan ahlinya untuk bercakap. Jangan main-main. Kita tengok pemain-pemain bola yang terkenal, pemain Itali, pemain Brazil, sehebat mana pun dia bermain bola, dia masih ada jurulatih. Kita ni semayang, kita setakat mana? Tak ada orang nak belajar, nak mengajar kita. Tak perlu kita kepada jurulatih. Baca Quran kita setakat mana? Tak payah kita bertelaki mencari guru. Hebat betul kita daripada Sayyidina Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW bertelaki dengan Jibril alaihi salam. Kita tak payah belajar sendiri, buka komputer, buka CD, main-main sendiri dia baca. Hari ini orang menjadikan Pak Google dia punya mufti. Buka internet, tengok apa fatwa-fatwa dan sebagainya. Sebab tak ada ilmu itu, sebab orang hari ini terpesong dengan berbagai-bagai akidah yang batil. Dia tak kenal. Keluar ayah pin dia ikut, keluar Rasul Melayu nikah dia ikut, keluar zikir lagu lutut dia ikut, keluar ulang Rasul ni pun dia ikut. Semua dia ikut, dia tak kenal. Syiah pun dia ikut, Wahabi pun dia ikut, semua dia ikut. Sebab dia tak tahu yang mana satu yang betul, yang mana satu yang batil. Tak ada ilmu, main ikut-ikut je lah. Tak belajar akidah ahli sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Maka tidak heran hari ini orang mempertikaikan Imam Syafi'i rahimahullah. Kehebatan Imam Syafi'i hari ini, orang ahli agama sendiri berani nak mempertikaikan. Tak perlu lagi pakai mazhab-mazhab dia kata. Tak perlu lagi kita ikut mazhab Imam Syafi'i. Wah, hebat. Belajar 3-4 tahun, balik pada Mekah, balik pada Madinah, balik pada Sirah, balik pada Madinah dan sebagainya. Tak payah lagi kita pakai mazhab. Kita berijtihad sendiri. Kita boleh mengistifatkan hukum sendiri. Hebat. Dan kita pula main ikut. Kita yang tak tahu ikutlah orang-orang yang mengajar ilmu begini. Siapa yang ikut Imam Syafi'i ni tuan-tuan dan puan-puan? Imam Bukhari, Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam Nawawi, Ibn Hajar Asqalani. Siapa lagi? Izzuddin Abdissalam, Imam Suyuti, Imam Qastalani, Ibn Khathir. Semua duduk di bawah mazhab Imam Syafi'i. Tiba-tiba hari ini kita baru nak jadi tok mufti, tak payah pakai mazhab, tak payah kita nak bermazhab Syafi'i. Kita ambil yang paling mudah, kita menempel-nempelkan mazhab, haram hukum dia. Hanya mengikut kehendak nafsu kita. Itu sebab keluar fatwa boleh sentuh lelaki perempuan tak batal wudu, diambil pada mazhab lain. Yang mana yang seronok dalam mazhab Syafi'i, dia ambil mazhab Syafi'i, tanpa. Yang mana seronok dalam Hambali, dia ambil Hambali. Atas keseronokan, atas hawa nafsu dia. Dan kita pula main ikut lah. Main ikut. Syiah pun kita ikut juga. Ramai pelajar-pelajar kita terlibat dengan Syiah. Sebab apa? Ada nikah muta'ah, seronok. Boleh kahwin 2 hari, boleh kahwin 3 hari, boleh kahwin seminggu, boleh kahwin 2 tahun, pengajian habis untuk menghalalkan perzinahan. Jaga anak-anak tuan-tuan dan puan-puan yang belajar di IPTA, IPTS. Saya bergerak untuk membenteras bersama dengan JAIS kumpulan-kumpulan Syiah sebegini yang menghalalkan perzinahan. Boleh nikah muta'ah 2 hari, 3 hari, 4 hari, 1 jam pun boleh. Nak Melayu apa yang terjebak? Beribu dah. Begitu juga ajaran Wahabi, ramai suka.
Walid Rasul, semua tak payah. Semua bid'ah khurafat syirik. Kita suka ikut, tak payah beramal. Akhirnya zikir tak ada, hati kita menjadi kosong, kita mudah dimasuki syaitan. Akhirnya kita menjadi lemah. Inilah kelemahan umat Islam, sebab tak ada zikir dalam hati. Tak kenal Allah, tak kenal pada malaikat, tidak kenal kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Sedihlah tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak berijtihad sendiri, tak nak ikut mazhab, tak nak ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali, tak termasuk waktu solat dia mengkhatamkan Al-Quran. Seorang bangsa Quraisy, bangsa Arab yang belajar bahasa Arab 13 tahun, kita tak nak ikut. Maka berbaliklah kita kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Carilah guru, belajarlah. Jangan kita main ikut-ikut tuan-tuan. Kita dengar macam ni, kita ikut dan sebagainya. Moga-moga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT mengampunkan dosa tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak masjid, iaitu Ustaz Effendi. Saya pun terjumpa lagi Ustaz Effendi yang menjemput saya untuk menyampaikan tazkirah pada malam ini. Moga-moga Allah SWT mengampunkan dosa kita. Kita melakukan solat, lakukanlah sebaik mungkin. Kita melakukan berdiah kepada Allah SWT. Ikhlaskan hati kita, tuntutlah ilmu untuk kita berjalan menuju ke akhirat. Bukan road to London, road to Wembley, bukan. Kita punya orang Islam road to akhirat. Jadi cukuplah sekadar itu tuan-tuan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.